Salam sejahtera dan bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani. Hari ini Niaga Awani bincangkan berkenaan dengan pakej Permai susulan pengumuman pakej bantuan pelindungan ekonomi dan juga rakyat Malaysia Permai bernilai 15 bilion ringgit oleh Perdana Menteri. Pakar ekonomi dipetik bernama sambut baik peruntukan kemudahan yang diumum, namun gusar sekiranya PKP dilanjutkan melihat kepada angka jangkitan baru COVID-19 yang kekal tinggi. Ahli Ekonomi Kajian Perniagaan Universiti Sunway Profesor Dr. Yah Kim Leng berkata pakej Permai amat dialu-alukan terutamanya bagi isi rumah berpendapatan rendah dan perniagaan yang terkesan khususnya PKS. Senada dengan beliau ialah Datuk Michael Kang, Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia yang melihat pengumuman itu tepat pada masanya dan membantu perniagaan untuk jangka pendek. Kang turut berharap agar semua perniagaan dapat beroperasi semula pada 1 Februari ini dengan mematuhi SOP yang ketat. Ketua Ahli Ekonomi dan Ketua Penyelidikan MBank Group, Dr. Anthony Das berkata pakej bantuan Permai akan dapat membantu menangani kadar pengangguran. Tambahnya, kerajaan serta pakar ekonomi tidak harus terlalu memikirkan mengenai penarafan buat masa ini. Das turut mengunjurkan KDNK domestik akan berkurangan pada suku pertama akibat PKP ini. Pakar ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Adam Muhammad Rahim berkata had hutang berkanun mungkin dinaikkan lagi kemungkinan kepada 65%. Ini mengambil kira kesan jangka panjang pandemik terhadap ekonomi dan langkah fiskal yang belum pernah terjadi sebelum ini diperlukan untuk mengurangkan kesan daripada PKP yang terbaru. Dalam pengumumannya, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dedah yang pengucupan KDNK dan kadar pengangguran adalah lebih kecil pada suku ketiga 2020 akibat pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi. Kerajaan telah melaksanakan 4 pakej rangsangan ekonomi sejak penularan pandemik pada 2020 bernilai 305 bilion ringgit atau lebih 20% daripada KDNK. Dan adakah pakej Permai ini jawab kekhawatiran rakyat dan juga perniagaan di tengah-tengah PKP 2.0 untuk menjawab persoalan tersebut? Kita bersama dengan Datuk Dr. Madeline Burma, Fellow Academy Science Malaysia. Dr. Adakah pakej Permai ini menjawab segala kekhawatiran yang persoalan isi rumah dan perniagaan terkesan akibat PKP 2.0, Doktor? Okey, terima kasih Rizal. Untuk soalan ini macam soalan Jepun emas betul ni. Pada pandangan saya rasa dia tidak boleh menjawab ataupun menyelesaikan semua masalah, tapi apa yang boleh saya katakan berdasarkan pengalaman yang lepas yang kita telah lancarkan ada 4 pakej yang sebelum ini, sedikit sebanyak dia telah dapat meringankan beban yang ditanggung oleh isi rumah. Kedua, untuk melincinkan sedikit perjalanan urus niaga yang dilakukan oleh perusahaan kecil dan sederhana. Jadi itu yang lebih penting sebab di peringkat awal inilah peringkat yang paling penting bagi perniagaan dan juga isi rumah, iaitu untuk meletakkan makanan atas meja, untuk melestarikan kehidupan, dan bagi bisnes ialah ada bisnes dia boleh berjalan. Itu yang penting. So bagi saya pakej 4 sebelum ini memang sedikit sebanyak telah membantu dan saya menjangkakan bahawa Permai akan menambah baik apa yang telah sedia ada. Itu dulu. Okey, dan sebelum pengumuman Permai, Datuk ada menyentuh tentang memudahkan perniagaan kecil, memudahkan hidup rakyat biarpun ada PKP. Adakah Datuk lihat bantuan yang diumumkan mudahkan hidup rakyat dan juga perniagaan di tengah PKP? Kita fokus kepada isi rumah B40 dan juga perniagaan mikro dahulu, Datuk. Betul kalau kita lihat ada 3 matlamat utama dalam Permai, seperti juga pakej-pakej yang lain, dan salah satu itu ialah untuk melindungi kebajikan rakyat. Itu sangat penting kalau kita lihat keutamaan diberikan kepada melindungi kesejahteraan kehidupan masyarakat kita, rakyat kita. Jadi saya dengar ada memanglah kita dah dengar sebelum ini pelancaran bakul food basket.
dan kita melihat tentang perlu dipercepatkan bantuan prihatin, bantuan segala BPR, BPN, Air Lestari, Air Sinar dan sebagainya. Ini antara perkara yang diketengahkan dan dipercepatkan. Perkataan yang digunakan di sini dipercepatkan sebab salah satu masalah yang kita dengar ialah bagi golongan miskin, mereka tidak setiap satu hari itu adalah nyawa yang perlu ditanggung. Jadi maknanya kalau dilambatkan lagi proses ini, maka dia akan tingkatkan lagi jumlah miskin dan juga jumlah kesukaran yang dihadapi oleh mereka yang berhadapan dengan situasi. Contohnya sekarang dengan keadaan banjir sekali. Jadi apa yang kerajaan telah lakukan dengan permai ini, dikatakan percepatkan BPR, BPN. Yang ini saya amat menghargai lah sebagai seorang pengkaji kemiskinan. Ya. Dan Datuk, kita melihat kepada pelepasan cukai telefon bimbit contohnya dan juga pengecualian cukai untuk pembelian kenderaan. Adakah ini baik? Adakah ini bersasar? Siapa yang akan dapat manfaat, Datuk? Okey, saya yang kenderaan tu bagi saya kalau boleh dielakkan, tak perlu pun untuk dalam permai ni, dia boleh digantikan dengan benda lain. Sebab selalunya yang middle income yang akan mendapat faedah daripada itu mereka yang mampu untuk membeli kenderaan. Macam saya dengar kawan-kawan saya, nak tukar kereta baru. Sedangkan dalam keadaan semasa ni, peruntukan itu seharusnya disalurkan kepada keutamaannya untuk permai ni, mungkin yang itu tidaklah prioriti yang utamalah bagi saya. Telefon bimbit ni penting sebab bagi isi rumah, kadang-kadang kalau kita dengar sekarang work from home, bekerja daripada rumah, dan kedua ialah saya mendengar, saya membuat kajian juga terhadap anak-anak yang sekarang ni belajar daripada rumah. Jadi berebut khususnya isi rumah B40 dan juga mereka yang duduk di kawasan luar bandar ni, kadang-kadang mereka hanya ada satu handphone saja. Berebut-rebut dengan satu handphone, anak ada 5 membuat kuliah kelas atas talian. Jadi pelepasan cukai ni bagi saya yang itu okey. Maknanya telefon bimbit okey bagi saya. Ya. Dan bagaimana pula dengan kritikan di media sosial, Datuk, tentang bahawa pengeluaran moratorium, pengeluaran air sinar moratorium ini bukan bantuan. Sebaliknya ini memang duit rakyat, tetapi peranan kerajaan. Adakah Datuk lihat untuk memudahkan rakyat akses duit ini? Jadi bagaimanakah perbincangan tersebut di media sosial, dan juga apakah mungkin Datuk boleh tambah kepada perbincangan berkenaan dengan air sinar dan juga moratorium dilanjutkan itu? Okey, wacana dalam media sosial itu menarik. Bagi saya sebagai sebuah negara yang demokratik, kita biarkan siapa yang nak memberi pandangan dia. Bagi saya itu tidak menjadi masalah. Itu menunjukkan bahawa rakyat kita prihatin tentang apa yang dilakukan. Satu, kedua ialah check and balance. Tetapi jangan terlampau sangat sehingga mengutuk dan sebagainya. Tidak ada benda yang betul yang orang lakukan. Okey. Jadi bagi saya, memang kalau kita nak gunakan istilah bahawa itu bukan kerajaan, tapi sebenarnya kerajaan memainkan peranan. Kerajaan boleh tidak meluluskan, kalau kita nak fikirkan. Sebab dalam kalau dalam ekonomi kita ada konsep kos melepas. Kalau kita tak buat benda tu, apa akan berlaku? Contoh, tiba-tiba kerajaan kata kita tidak benarkan, diputuskan tidak dibenarkan kita KWSP mengeluarkan atau membenarkan pencarum mengeluarkan air sinar. Contohnya dari air sinar. Yang kedua, moratorium. Memanglah itu duit rakyat, tetapi kita ada undang-undang, ada peraturan. Jadi bagi saya, kerajaan telah perhalusi dan mengambil kira. Kalau nak difikirkan, sebenarnya ramai juga yang mengatakan, ahli-ahli ekonomi mengatakan sebenarnya air sinar itu tidak perlu dibenarkan sebab dia kata itu adalah untuk masa depan. Dan saya antara orang yang percaya bahawa air sinar ni sebenarnya perlu, sebab saya melihat dan saya mendengar bagaimana golongan yang betul-betul memerlukan itu sangat menghargai air sinar itu. Jadi memang kita akan ada wacana ini, dan ini satu yang saya kata boleh dilihat sebagai yang positif, sebagai satu yang wacana yang sihat. Maknanya KWSP mendengar juga rintihan rakyat, kerajaan mendengar rintihan rakyat, dan rakyat dibenarkan untuk menyuarakan. Tetapi pada masa yang sama, kita jangan keterlaluan, jangan kita sampai membakar kelambu sebab nyamuk seekor. Itu saya nak katakan. Untuk penama baik, bagi saya ada orang yang mengatakan dia agak lambat, ada syarat-syaratnya. Masih ada syaratnya.
bagi saya syarat ini memang perlu diperhalusi sebab ia melibatkan simpanan untuk masa depan. Kita tidak mahu nanti masa depan mereka yang sudah terjejas sekarang, 2 kali terjejas, dahlah terjejas sekarang kehidupan mereka, dan pada masa hadapan nanti kita khawatir juga simpanan untuk mereka di masa hadapan juga akan menyebabkan kehidupan mereka terjejas. Jadi apa yang KWSP laksanakan, kita minta supaya rakyat agak apa kata orang, kita bersabar tunggu kita dan biarkan KWSP perhalusi syarat-syarat dia, dan kita harap juga KWSP boleh percepatkan juga proses pengeluaran duit. Katanya ada RM1,000 yang dibenarkan di peringkat awal khususnya kepada mereka yang dalam kena banjir ataupun kecemasan. Itu bagi saya sudah cukup baik tu. Ya. Bagaimana pula dengan bantuan kepada PKSM mikro terutamanya, paling penting sebab ini adalah mereka yang pekerja yang juga kehilangan pekerjaan, bantuan tekun diberikan, geran-geran yang diberikan ini, adakah ini mampu untuk membantu mereka untuk meneruskan kelangsungan perniagaan ketika tempoh PKP 2.0 ini? Kita tahu sekarang 2 minggu, tapi jika panjang lagi bagaimana, Doktor? Itulah memang bantuan-bantuan ini lebih bersifat short term. Itulah ada orang kata yang mengatakan sebab ini debatnya yang sering berkata patut tak kita hanya memberi mereka ikan, kenapa tak beri dia pancing. Jadi sekarang ni memang ini adalah usaha ke arah memastikan mereka ini boleh memancing. Jadi apa yang kita lihat sekarang memang bantuan yang diberikan kalau kita lihat 5 package yang sedia ada sekarang memang untuk jangka pendek. Tapi nanti ada satu yang ada untuk jangka panjang, iaitu untuk ekonomi secara keseluruhan. Jadi yang package yang diberikan ni macam bantuan mikrokredit, bantuan subsidi upah ini memang untuk menyelesaikan masalah jangka pendek. Tetapi saya yakin dan saya percaya sebab saya juga terlibat sedikit sebanyak dalam adalah dijemput oleh mereka yang pihak berwajib untuk memikirkan dalam jangka sederhana dan juga jangka panjang. Apakah bentuk perubahan, apakah bentuk bantuan yang perlu dilakukan dalam masa. Sebab kerajaan tidak boleh lagi hanya terus memberi penyelesaiannya hanya dengan memberi package rancangan, iaitu memberi duit. Sebab kerajaan juga ada hadnya. Dan kita sekarang, saya antara juga orang mula khawatir memang walaupun ada usaha untuk meningkatkan debt ratio kita dan supaya dinaikkan lagi supaya membolehkan kerajaan dibenarkan untuk membuat pinjaman dalam negeri. Ada kata tak lama lagi kita akan pinjam dari luar negara, tapi buat masa ni saya rasa kita punya liquidity yang mencukupi. Jadi bagi saya itu memang penting untuk jangka pendek sebab jangka pendek ini kelangsungan hidup itu penting. Kedua, kesejahteraan. Ketiga, perniagaan ini perlu khususnya perniagaan perusahaan kecil dan sederhana. Tetapi perniagaan besar juga perlu juga dibantu sebab kalau perniagaan besar hancur, ekonomi negara memang akan sekarang ni kita amat dalam keadaan yang rapuh. Jadi dalam proses untuk pemulihan, penting kita jaga ketiga-tiga ini. Satu, isi rumah, di peringkat isi rumah. Kedua, perniagaan kecil sederhana. Dan yang ketiga, perusahaan kecil, perusahaan besar dan juga ekonomi secara keseluruhan. So, tiga-tiga hubung kait antara ketiga-tiga ini penting. Tapi apa yang kita lihat sekarang ialah tumpuan diberikan untuk jaga yang dua yang paling basic sekali, iaitu masyarakat, rakyat yang perlu hidup, kelangsungan hidup mereka itu perlu dikekalkan. Kedua, perusahaan kecil sederhana, makcik-makcik yang terlibat, pakcik-pakcik yang terlibat dalam perusahaan apa kita panggil sektor tidak formal yang menjaja. Mereka ini mungkin istilah kais pagi makan pagi itu bunyinya agak kata orang agak macam seolah merendahkan mereka. Tetapi mereka telah hidup selama ini membiayai anak mereka, menghantar anak mereka ke sekolah dengan menjual dengan secara tidak formal ini. Gig ekonomi juga, ramai yang mula masuk dalam bidang ekonomi atas talian. Seronok tengok macam-macam benda yang boleh dijual, dan ini bagi saya mereka ini perlu diberi bantuan, tetapi untuk jangka pendek maka usaha perlu dilakukan dan kerajaan perlu menyediakan insentif, bukan hanya berbentuk bantuan keuangan secara langsung, tetapi bantuan-bantuan yang kalau kita sebut bantuan ini support, maknanya a conducive environment, persekitaran yang kondusif untuk mereka berniaga. Itu yang penting bagi saya. Dan mungkin 3 perkara yang paling ringkas, Doktor, 3 perkara yang mungkin Doktor ingin tetapi tidak disebut. Okey,
Saya lebih suka yang untuk yang pertengahan. Bagi saya saya nak satu je, iaitu kita perlu pendekatan baru dari segi tracing ya. Saya lebih nak menyelesaikan masalah kesihatan. Saya ingin supaya kerajaan memberi insentif kepada institusi penyelidikan untuk melakukan bentuk baru ya, inovasi dalam bentuk tracing supaya dipercepatkan pengesanan COVID ni. Sebab bagi saya lockdown bukan langkah yang terbaik dari segi ekonomi. Kalau kalau kerajaan memberi insentif yang baik, memberi grant kepada institusi penyelidikan seperti universiti ataupun swasta untuk melakukan pengesanan dan kuarantin lebih cepat, maka dengan cara yang ini kita akan dapat mengenal pasti mereka yang yang ada COVID dan mereka dikuarantin secepat mungkin supaya kita elakkan daripada lockdown, sebab ekonomi mudah terjejas bila kita ada lockdown dan kerajaan terpaksa mengeluarkan insentif lagi, bukan insentif, terpaksa mengeluarkan pakej kewangan lagi. So bagi saya kita kena ubah sedikit. Saya pandai aja bercakap, tapi saya mengharapkan kerajaan itulah bagi saya beri insentif ataupun bentuk grant berjuta ringgit pun tak apa kepada institusi penyelidikan, letakkan syarat mereka menghasilkan contact tracing yang secepat mungkin agar mengenal pasti proses mengenal pasti mereka yang bergejala ini lebih cepat dilakukannya. Rather than kita lakukan lockdown ini, sebab hospital itu bagi saya sudah sukar untuk menampung keperluan ini. Ya. Dan Dr. paling ringkas ke Doktor sebelum kita akhiri temu bual ini adalah kita tahu pakar ekonomi menjangkakan bahawa lockdown ataupun MCO pada PKP pada 2 minggu ini akan berikan kesan kepada ekonomi juga pertumbuhan ekonomi pada suku pertama. Adakah doktor menjangka ini juga akan berikan kesan kepada pertumbuhan ekonomi pada suku pertama tahun ini? Jika pertama 2 minggu, jika kedua dipanjangkan lagi, bagaimanakah kesannya kepada pertumbuhan dan juga pemulihan ekonomi, Doktor? Okey, bagi saya dalam suku pertama ini dia lebih berada pada kesan bulan Disember. So 2 minggu ini mungkin tidak banyak meninggalkan kesan, tetapi bagi saya ada sedikit meninggalkan kesan pada peringkat awal di suku kedua. So bagi saya suku pertama ni saya tidak menyangkakan banyak sangat tapi keadaan pengangguran mungkin ada sedikit akan terkesan. Tapi dari segi pertumbuhan ekonomi mungkin tidak banyak sangat. Itu je yang boleh saya katakan. Terima kasih Dato' Dr. Madeline Burma, Fellow Akademi Sains Malaysia membincangkan berkenaan dengan sama ada permai ini jawab kekhawatiran rakyat dan juga perniagaan. Kita akan berehat seketika, selepas ini lebih banyak rangkuman dan juga reaksi kepada permai. Bertemu kembali dan kami turut menghubungi pelbagai pihak untuk mendapatkan reaksi kepada pakej permai yang diumumkan Perdana Menteri Pensyarakat dan Putra Business School. Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif turut menerangkan rasional yang mungkin diambil kerajaan berkenaan pengeluaran air sinar kategori 2 sebanyak RM1,000, pembayaran pertama dan juga lanjutan moratorium bersasar dan bukan automatik untuk peminjam. Saksikan temu bual tersebut. Telah lebih 3 juta permohonan telah diluluskan dengan jumlah 24 bilion ringgit disalurkan di bawah permohonan air sinar. Ini bermakna memang sudah ramai yang memohon telah mendapat, dan mereka yang memohon ini telah terbukti terjejas pendapatan mereka. Dan kita pun kena faham kalau terlalu banyak duit disalurkan keluar oleh KSP akan menjejaskan pulangan pelaburan mereka, dan ini akan boleh menurunkan dividen, dan yang akan terjejas bukan sahaja mereka yang memohon nak keluar duit, tetapi mereka yang tidak mengeluarkan duit sebab tidak kata layak, maknanya pendapatan tak terjejas, tetapi mereka akan terjejas dari segi penerimaan dividen nanti. Dan strategi pelaburan juga mungkin akan terkesan kerana kalau terlalu banyak duit yang keluar. Okey, mungkin mereka kata ini duit mereka dan tidak perlu dipersoalkan nak buat apa. Mungkin mereka walaupun ada yang tidak pendapatan mereka tidak terlalu terjejas, tapi mereka nak juga keluarkan, dan mereka kata baik guna sekarang daripada tunggu nak pencen tak tahu bila nak mati ke apa kan. Tetapi kita kena ingat, kita kena faham jugalah kalau nak keluarkan duit itu untuk apa. Kalau keluar untuk duit, kalau keluarkan duit itu untuk membayar hutang tertunggak, komitmen yang mananya kena perlu dilaksanakan, dibayar dengan segera, kalau tidak menjadi lebih masalah
faktor risiko bankrupt dan sebagainya, okey, itu mungkin saya rasa boleh diberi pertimbangan macam di bawah kategori 2 sekarang inilah. Tetapi kalau setakat untuk mengeluarkan duit itu untuk maksud lain seperti katakan untuk berniaga, sebenarnya saya lihat banyak agensi usahawanan yang menyediakan geran, bukan pinjaman, geran untuk mereka yang ingin memulakan perniagaan. Bermakna tidak perlu guna duit sendiri pun, guna mungkin sedikit, tetapi mereka akan buat matching geran untuk membantu perniagaan mereka di samping bantuan dari segi infrastruktur, latihan dan sebagainya. Jadi ada saluran tertentu untuk mereka yang berniaga. Bagi mereka yang ingin melabur, mungkin sebenarnya ramai tidak tahu sebenarnya ada peluang untuk melabur di dalam akaun kredit itu sendiri. Ada ruang untuk kita menyalurkan sebahagian daripada akaun satu kita dalam amanah saham di dalam kredit itu sendiri, dan pulangan itu memang tinggi. Kalau kita tahu kat mana amanah saham yang kita nak melabur, kita boleh dapat pulangan yang lebih tinggi dan kurang risikonya berbanding kalau tiba-tiba kita nak keluar duit ni, lepas tu nak main saham. Memang kalau kita tidak ada ilmu untuk melabur ni, kita akan mudah kehilangan pelaburan kita. Dan kita kena ingat simpanan kredit untuk hari tua. Jadi kenalah orang kata berhemah dari segi bukan saja belanja tapi dari segi menyimpan. Pertama, mungkin ramai yang kata keberatan untuk menghubungi bank mendapatkan moratorium. Namun saya lihat memang kemudahan untuk ataupun cara untuk memohon itu telah dipermudahkan oleh bank, dan rata-rata mereka yang memohon memang mendapat kelulusan. Kalau lihat daripada 1.3 juta peminjam mohon, 95% mendapat kelulusan untuk melanjutkan moratorium dan 99% bagi peminjam PKS. Disebabkan itu, kalau kita lihat dari segi kalau memang betul-betul terjejas dari segi pendapatan, dan bila berjumpa dengan bank untuk berbincang, bank memang akan memberi ruang untuk mendapatkan moratorium ini. Apabila ramai yang kata tak perlulah kita terhege-hege nak memohon, kenapa tak bagi kepada semua, implikasinya ada, bukan sahaja kepada bank tetapi juga kepada kita sendiri. Kerana apabila kita lihat semasa moratorium 6 bulan sebelum ini, tahun lepas dilaksanakan, pada suku tahun ketiga, kebajikan bank apabila mengumumkan pendapatan mereka, ada setengah bank ni memang melaporkan keuntungan yang rendah kerana mereka terpaksa membuat rusuk nilai. Tetapi satu lagi yang saya melihat, kebajikan bank ni tidak lagi mengumumkan interim dividend. Walaupun mungkin akhir tahun nanti mereka akan mengumumkan dividen tahunan, tetapi biasanya setiap suku tahun itu kadang-kadang mereka mengumumkan interim dividend. Dan dividen yang ini dan dikumpulkan sehingga akhir tahun ini, ianya akan menyumbang kepada pendapatan kebanyakan institusi pelaburan negara seperti KWAP, KWSP, PMB, tabung haji, khazanah dan sebagainya. Dan apabila mereka mendapat dividen daripada setiap bank ini, inilah akan digunakan sebagai salah satu sumber untuk mereka memberi pulangan dividen ataupun hibah ataupun bonus kepada pencarung KWSP, pelabur ASB dan sebagainya. Jadi ini ada orang kata chain reaction, kekesan rantaian itu. Apabila bank mengalami pengurangan keuntungan, mereka saya tak rasa akan rugi, tapi untung akan berkurang jika moratorium ini dilanjutkan secara orang kata tidak bersasar, semua orang dapat, tetapi akan menyebabkan dividen itu berkurangan dan menyebabkan pulangan untuk ASB, EPF, KWSP dan juga tabung haji semua itu akan berkurang. Jadi yang kena semua kita jugalah. Dan dalam reaksi awal, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM Chris Daniel Wong sambut baik moratorium PKS. Namun Chris turut ingin moratorium langsung tanpa permohonan untuk kumpulan B40 dan ingin melihat perincian bantuan untuk PKS. Yang pertama sekali kita sambut baik pengumuman Perdana Menteri melanjutkan moratorium dan juga bantuan kewangan secara pinjaman kepada para PKS dan juga pengumuman tentang Malaysia Shopping Online. Namun saya percaya ini masih waktu awal. Kita kena lihat dan tunggu butir-butiran yang akan keluar dalam mungkin sehari dua ini. Yang pertama sekali saya nak sentuh tentang moratorium. Tiada yang disebut mengenai moratorium secara keseluruhan, ya. Jadi saya rasa masih bersasar
apa yang kita ingin lihat ialah moratorium diberikan secara langsung tanpa orang kata application tanpa permohonan daripada kumpulan B40 kerana mereka inilah kumpulan yang paling terjejas sekali. Jadi kita kena faham bahawa bukan semua kumpulan B40 yang orang kata boleh ke bank, terutamanya sekarang orang kata PKP tidak boleh keluar rumah sebanyak 10 km ataupun mereka langsung tidak mempunyai high speed internet untuk melakukan transaction tersebut. Jadi di sini kelangsungan kepada kumpulan B40 harus diberikan. Manakala untuk M40 pula, kumpulan M40 bolehlah mereka dibuat secara sasaran berkumpulan. Itu yang pertama lah. Yang kedua mengenai tentang Malaysia Shopping Online, kita nak lihat lebih banyak geran sepadan diberikan kepada peniaga-peniaga e-commerce yang Malaysia. Yang fasa pertama sebenarnya sebelum ni geran sepadan diberikan kepada syarikat-syarikat asing. Tapi kali ini kita berharap geran sepadan ini diberikan kepada kumpulan e-commerce Malaysia saja. Setakat ni kita lihat dalam 6 bulan yang sebelum ni banyak agensi kerajaan yang orang kata membuat perancangan dan melatih para PKS supaya berniaga dalam talian. Benda ni kita kena lanjutkan lagi. Saya tak nampak dalam kebelakangan 2 bulan ni, terutamanya bulan 12 dan bulan 1 ni, saya tak lihat banyak latihan tubi diberikan secara dalam talian. Perdana Menteri telah mengumumkan banyak pakej rancangan. Tetapi kita berharap para agensi tersebut dapat orang kata reach out kepada persatuan yang terlibat untuk membawa ahli-ahli mereka ataupun para peniaga PKS untuk dilatih secara berterusan, terutama di dalam bidang digital marketing. Dan paparan itu mengakhiri Niaga Awani untuk pagi ini. Teruskan bersama kami di Astro Awani. Saya Riza Zulkafli. Salam hormat.